بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah subuh dan kuliah khas online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan mendekatkan kita semua kepadanya. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada kesempatan yang sebegitu berharga untuk sama-sama kita mengamal dan mendoakan kemurahan rezeki dan juga memohon rezeki yang berkat pada saat kita memerlukan dana ataupun kita perlu pendanaan untuk pembangunan darsa negeri Johor yang berpusat di Sekamat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sallallahu Sayyidina Muhammad, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak memberi sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuturkan lidah kita untuk berdoa. Maka subhanallah, hari ini ketepatan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ialah pada hari ini kita baca doa mendapat rezeki yang berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berada pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada doa yang
ke-55. Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak memberi sesuatu pada kita berbetulan dengan takdir yang telah pun ditulis di azali, maka pada saat Tuhan nak bagi tu, maka kita yang berada di dunia ni akan berdoa. Maka bertepatanlah azali dengan doa kita. InsyaAllah kita harap pada saat ini kita akan mula berdoa, dan pastikan kita jadikan dia sesuatu yang istiqamah, khususnya pihak pentadbir, rasa Johor dan juga anak-anak sekalian, untuk kita berdoa dengan doa yang ada dalam buku ijazah amalan ni, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Doa dia bunyi macam ni: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya ghaniyyu ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya halimu ya wadud aghdini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Doa lagi, insya-Allah tak Cik Nasir tolong bagi keluar balik, print balik bagi anak-anak kita baca. Dan kita pun kena jadikan benda ni benar wajib, iaitu kita baca pada setiap hari Jumaat selepas daripada sembahyang Jumaat. Pada hari Jumaat, selepas sembahyang Jumaat, jadi kita baca Allahumma inni as'aluka ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya halimu ya wadud aghdini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Hari Jumaat ni khusus bagi orang yang hadir malam Jumaat. Maknanya doa ni setiap guru, setiap pentadbir kena baca. Anak-anak banat baca selepas sembahyang Zuhur. Baca doa ni 3 kali. Lepas daripada sembahyang Jumaat, baca 7 kali suratul Fatihah, baca 7 kali Qul huwallahu ahad, baca 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, dan baca 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu baca ni Allahumma bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ni. Baca 3 kali. Maknanya kalau tu imam doa pun tak apalah, dia doa lah, orang lain aminkan, kita terus baca ni, insya-Allah. Lepas tu bila dah baca 3 kali ni, sambung pula baca 70 kali Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Jadi tak payah baca dah Allahumma inni as'aluka tu, ambil di Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Jadi ambil di aghnini tu buka dengan Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Baca 70 kali. Hikmah doa ni, sebelum daripada Jumaat yang akan datang kita dah kaya. Sebelum nak jumpa Jumaat yang akan datang, kita akan kaya dah, insya-Allah. Jadi amalkan secara tetap istiqamah 40 Jumaat. Siapa kena baca 40 Jumaat supaya jadi darah, supaya dia menjadi darah daging kita. Bila dah jadi darah daging, maka kita pun tak boleh tinggal lah. Kita akan baca sampai kaya. Jadi kaya diri kita, kaya jemaah kita, kaya organisasi kita, kaya madrasah kita. Rezeki akan masuk melimpah-limpah, insya-Allah. Jangan tinggal ya. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru-guru, para mentadbir, setiap hari Jumaat buh dan tabung masjid dengan duit yang paling
banyak sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Dalam dompet kita tu kalau ada 50 boleh 50. Kalau dalam dompet ada 100 buat 100. Buat 40 Jumaat. Jangan tinggal. Jadi sebabnya kita nak beli rezeki murah, dia kena bagi yang paling kita sayang. Jadi kalau 100, duit 100 dengan duit 50, sayang kita, tentulah kita sayang 100. Bagi hak 100. Kalau tak ada, semua 50, ambil 50. Boleh tabung. Bila kita buat macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita akan kaya, insya-Allah. Ni caranya kita nak umpan rezeki. Kita nak tarik rahmat Allah, kita nak mendapat rezeki yang berkat dan keluasan rezeki, itu kaedah dia, insya-Allah. Mungkin kalau kita amal hak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jadi orang yang keluar masjid lewat sikit. Tu bagus bila keluar masjid lewat. Jadi kalau masuk masjid lewat, keluar masjid awal, jadi rezeki kita tu jadi tak murah. Dah main lewat, keluar awal pula. Dan kalau kita nak lebih baik, pergi masjid awal, balik masjid lewat. Berbeza kalau kita pergi market. Banyak orang pergi market, dia pergi awal. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau pergi pekan, pergi awal, balik lewat, menyempitkan rezeki. Jadi cara nak ke market, ke pekan, pergi lewat, balik cepat. Sebab di masjid tempat malaikat pacak bendera, di pekan tempat syaitan pacak bendera. Maknanya masjid ni ialah tempat kemurahan rezeki. Sebelum saya lupa, masalah Sayyidina Muhammad, bagi orang yang pergi Jumaat, lepas baca serba 7 kali Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq, Qul a'udzu binnas, dan baca doa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaki kita jangan rongkai lagi. Duduk tahiyat akhir sampai habis baca, barulah kita rongkai kaki kita. Tu kaedah dia, insya-Allah. Jadi amalan itu dibuat pada hari Jumaat, khusus bagi orang lelaki. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina, kita tengok sikit terjemahan dia. Allahumma inni as'aluka, ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada Engkau. As'aluka, ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada Engkau. Ya Ghaniyyu, ya Ghaniyyu, ya Hamid. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Terpuji. Ya Mubdi'u, ya Mu'id, wahai Tuhan yang Maha Pemula. Ya Mu'id, wahai Tuhan yang Maha Mengembalikan. Ya Halim, wahai Tuhan yang Maha Lemah Lembut. Ya Wadud, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Aghnini bifadlika amman siwaka. Aghnini, kayakan aku, bifadlika, dengan kurniaan Engkau, amman siwaka, sehingga aku tidak mengharapkan yang lain lagi daripada Engkau. Wa bihalalika an haramika, ya Tuhanku, kayakan aku dengan yang halal daripada Engkau, an haramika, daripada yang haram, daripada perkara yang Engkau haramkan. Semalam kita dengar Kiai Haji Suhaili cerita, menyebut tentang hadis Nabi SAW. Siapa yang mayang jemaah Salah Sayyidina Muhammad, lepas tu dia dengar pula kalamullah, lepas tu pula duduk pula dia malas ilmu. Di antara yang dia dapat daripada 6 perkara tu ialah dimudahkan untuk mendapat rezeki yang halal. Rezeki yang halal ni kalau kita peroleh, dia berkat. Maknanya berkat mana bertambah rezeki tu, dan bertambah kebaikan rezeki tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki ni dia berkat kalau bertambah.
Kalau kita dapat rezeki tak bertambah, utara tu je, berarti dia tak berkat. Bukan sekat tak berkat, bukan sekat tak bertambah, dia makin kurang pula. Itu makna tak berkat. Yang kita nak ialah rezeki yang halal, yang berkat, maknanya rezeki itu bertambah. Sebab itu dalam satu ayat yang Tuhan sebut, iaitu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad, dalam peristiwa Hajjatul Wada, turun ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah kata, pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Agama, Allah kata agama kita. Nikmat, dia kata nikmat dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kita. Agama, Allah kata, Allah menggunakan akmaltu, aku sempurnakan kepada kamu. Akmaltu lakum. Sementara nikmat, Allah kata atmamtu. Akmaltu, atmamtu satu makna. Akmaltu makna aku sempurnakan, atmamtu pun maknanya aku sempurnakan. Cumanya apa beza di antara akmaltu dengan atmamtu? Akmaltu makna agama ni bila dah sempurna, sempurna agama tak bertambah. Tak ada tokok tambah dah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tak perlu lagi malaikat turun menyampaikan wahyu sebab dah sempurna. Sementara nikmat sempurnanya dengan bertambah. Agama sempurnanya selepas dah cukup, tak tambah dah. Nikmat dia sempurnanya dengan bertambah. Jadi nikmat itu bertambah, itu ialah tanda dia sempurna. Jadi sebab itu perhatikan nikmat-nikmat kita, bertambah ataupun tidak. Kalau berniaga, bertambah ataupun kurang. Kerja apa pun lah, Sayyidina Muhammad, bertambah ataupun kurang. Bertambah kadang-kadang dengan jangkaan. Dia panggil min haisu ahtasib, yang aku sangka. Daripada tahap ni ke tahap ni, naik pangkat contohnya, tu yang kita jangka. Lepas kerja berapa tahun, dia akan naik DG ni, akan naik. Tu yang kita sangka. Lagi satu rezeki yang tanpa kita sangka, min haisu ahtasib, yang aku tak sangka. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi yang kita sangka pun kita harap bertambah, yang kita tak sangka pun kita harap bertambah juga. Allahumma salli ala sayyidina. Daripada sumber yang kita tak jangka. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mendapat rezeki bertambah daripada sumber yang kita tak jangka, tu lagi hebat. Pasal rezeki yang datang tanpa jangkaan, tu rezeki para awliya, rezeki wali-wali Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah dengan mengamalkan doa ni, kita akan mendapat rezeki yang kita sangka, dan kita mendapat rezeki yang kita tak sangka. Kita dapat rezeki yang kita jangka, dan juga kita mendapat rezeki yang kita tidak jangka. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut nama Allah ni. Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Halimu, Ya Wadud. Ada 6 nama Allah kita sebut ni. Ya Ghani, Tuhan yang Maha Kaya.
Ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Ya Mubdi'u, Tuhan yang maha memulakan. Ya Mu'id, Tuhan yang maha mengembalikan. Ya Halim, Tuhan yang maha lemah lembut. Ya Wadud, Tuhan yang maha wadud. Wadud ni kasih. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyayang. Aghnini, tolong kayakan aku. Minta kaya ni. No, aghnini bi fadlika. Kayakan aku dengan kurniaan engkau. Amman siwaka. Maknanya aku tak mau minta kat orang lain dah. Aku nak minta pada engkau ya. Doa ni menjadikan kita menjadi orang yang bertawakal. Kita baca doa ni menjadikan kita seorang yang kuat tawakal kita. Maknanya orang yang bertawakal ni makna tak minta kat lain dah, dia minta kat Tuhan. Bila mana kita hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak minta kepada hal lain, menjadikan kita akan dikasihi oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni dia tak bagi kita minta kepada hal lain. Bahkan Tuhan ni bila kita tak minta kat dia, contoh kita semayang terus bangkit tak berdoa dah, waktu tu dia kata bakhil sungguh hamba aku ni. Dia kata bakhil pula sebab tak minta kat dia, sebab dia maha kaya. Kaya Tuhan ni kaya sungguh-sungguh. Dia maha kaya. Dia memberi tanpa kita meminta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma aghdini, wahai Tuhan, kayakan aku. Kayakan aku bifadlika, dengan kurniaan engkau. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kurniaan Tuhan ni luah. Macam contoh dalam Ramadan kita kata fadlan minallahi wa ni'mah, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, fadlan minallah. Maksudnya, ya Allah, aku pohon pada engkau kurniaan engkau. Wa ni'mah, aku pohon pada engkau nikmat engkau. Makna para alim ulama mereka letak doa tu di tengah-tengah sembahyang dan sembahyang witir, untuk kita jadikan dia doa yang kita doa waktu kita sembahyang sunat witir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita masuk masjid, kita kata Allahumma inni as'aluka, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allah Tuhanku, tolong buka ke aku pintu rahmatmu. Bila kita keluar masjid, Allahumma inni as'aluka, macam mana? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita kurniaan dia. Masuk masjid, kita minta Allah rahmati kita. Keluar masjid, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kurniaan dia. Sebab luar masjid adalah tempat kita cari rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya rezeki kita. Pasal apa? Sebab rezeki ni kalau sempit, kita akan jadi lemah. Kita akan bertumpu kepada masalah yang kita hadapi. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau kita dah murah rezeki, tak fikir duit lah. Kalau kita sempit, tak fikir duit tu, menyusahkan kita nak buat ibadat. Kalau kita murah rezeki, hak kita makan dah berlebih, pendapatan kita pun kita tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi berlebih. Jadi bila lebih, kita kisah dan nak bagi ke orang, kita tak kisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka pohon Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Halimu ya Wadud, aghnini bifadlika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kayakan aku dengan kurniaan engkau. Aman siwaka. Tuhan, aku tak minta lain lah.
Aku tak minta kepada siapa-siapa dah. Tu mana amman siwaka. Lepas tu yang paling penting, rezeki ni wabi halalika an haramika. Yang halal. Aku tak mau yang haram, Tuhan. Sebab haram ni dia merugikan kita di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan merugikan kita di akhirat esok. Rugi di akhirat tak masuk syurga, bahkan masuk neraka. Di dunia ni rugi di akhirat. Kalau dapat rezeki yang haram, dia bukan bertambah rezeki, dia makin kurang rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang, banyak dah orang yang amai doa saya bagi ni kaya. Ada satu orang hamba Allah ni, dia kerja pasal malam. Sebelum daripada tu dia kerja kilang. Dia kerja di kilang Cina. Dia kata dia nak sembahyang pun, dia kata dia kena sembahyang dalam bilik ayam. Sembahyang luar bos tak bagi, kena solat dalam bilik ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata, apa pandangan ustaz? Saya kata cari jalan lah. Kalau macam tu sampai teratur nak kena buat, nak dirikan sembahyang dalam bilik ayam, tu salah kerja tu. Dia ikut. Dia tanya pandangan saya, dia ikut. Lepas tu dia kerja di pasar malam, jual ice blended. Dia kata pelik, dia kata lepas saya bagi amalan ni, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun musim hujan orang beli ice blended. Patutnya hujan tak belilah ais, beli. Lepas tu dia kata, lepas tu dia sebut, dan saya pun tengok, daripada dia mula-mula naik kereta kancil sampai dia beli kereta Avanza besar lah. Kancil boleh naik 4 orang ya, Avanza boleh naik lebih. Sampai dia beli kereta pacu 4 roda. Weh, okey lah tu. Jadi saya tengok je lah, maknanya bertambah rezeki dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu tengok orang dapat dan dapat, selepas dia konsisten, saya tengok pula dia satu qoriah dengan saya. Saya tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas main Jumaat orang dah keluar, duduk tu, duduk baca lagi, duduk tahiyat akhir tu duduk baca. Jadi kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagilah, kita mampu melakukan. Kalau Tuhan tak bagi kita buat, berarti Tuhan nak bagi kita duduk tahap tu. Sama lah macam orang yang Tuhan nak lepaskan daripada azab kubur, sebelum tidur dia bacalah suratul mulk, Allahumma salli Muhammad. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak mau bagi, walaupun tok guru duk abang berbuih mulut amal suratul mulk, dia tak amal juga. Makna apa? Dia nak kena siksa kubur. Itulah kesimpulan dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi, dia bagi, kita amal. Amal pula istiqamah, tak boleh tinggal satu Jumaat pun. Kalau 40 hari mai, dia mula mai rezeki tanpa kita duga, dan rezeki yang kita duga. Ni doa ni sangat hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia hebatnya sebab dia dibuat oleh kepala keluarga. Orang perempuan kalau nak buat, dia kena buat di masjid main Jumaat. Tapi kalau tak boleh pergi masjid, buat lepas mayang Zuhur lah. Di asal ni dia kena buat di masjid lepas mayang Jumaat. Kalau orang perempuan tak boleh buat, dia pesan kat anak, abang tolong buat di masjid lagi. Atau pesan kat suami tak mai, abang kat suami kata, abang tolong buat lagi di masjid. Ni ustaz bagi doa ni doa kaya. Abang kaya mau selalu buat. No, kata abang kaya tu dia lambat sikit. Ni doa kaya ni. Kaya semangatlah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina waktu satu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tanda berkat ni, duit dalam dompet tu tak bergerak.
Lagi satu amalan duit dalam dompet ni, masalah selepas daripada tadi kita kata kena bagi hak paling besar sekali, jangan kira. Jangan kira. Jadi dompet tu biar macam tu jangan kira. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita buat keluar duit, tapi masuk duit tu kita tak berasa. Kita boleh juga masuk. Dia kalau rezeki ni berkat, dia masuk. Dia masuk, kita balik dalam dompet, keluar kita keluar, masuk. Tapi dia cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kaedah dia. Maknanya apa menyebabkan tak kira? Sebab serah sepenuhnya dah pada Allah. Bila kita dah serah sepenuhnya dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang mempercukupkan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka saya mengijazahkan doa ni untuk diamalkan oleh kita semua sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada setiap hari Jumaat. Amalkan, insya-Allah. Amalkan. Sangat hebat. Tuan-tuan buat 40 hari ya. Tapi jangan tinggal satu hari pun. Kalau tinggal satu hari tu kena mula balik. Tu dah ramai dah. Kalau selap satu hari, mula balik. Maknanya kena buat betul-betul, sungguh-sungguh 40 hari turut-turut, insya-Allah akan dapat rezeki aulia. Rezeki yang main tanpa diduga-duga. Jadi masalah sana, Tuhan dah bagi doa ni kat kita. Sepenuh hari ni saya mai ke segamat ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi mesh di antara kita duk baca ni, kita duk baca setiap minggu. Kena hari ni doa yang kita baca doa murah rezeki, sebab kita main ni memang kita nak murah rezeki. Mana tabung soalan Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang bagi kemarin dan bagi hari ni duit ni dan tabung pembinaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pembangunan darsa segamat ni, berarti dia ialah orang mula melakukan. Lepas tu orang yang bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bagi esok tak samalah macam bagi hari ni. Soalan Sayyidina Muhammad sagi apa ni, Cik Nasir bagi nombor account kad apa ni Syafi'i ni nak abuh dalam page kita. Masalah Sayyidina Muhammad sagi depa kambuh dalam page. Tuan-tuan bagilah hari ni, hari mula, sebab adal ala khair ka fa'ilih. Orang yang bagi mula tu seperti orang yang bagi lepas ni, dia akan menjadikan orang yang bagi hari ni kira duk naik. Allahumma salli ala, sebab kita mula bagi. Yang bagi kemarin dan bagi hari ni kira mula, insya-Allah. Jadi orang yang bagi lepas ni, yang kau dah dapat banyak sama dia, orang hak bagi awal. Ad-dal ala khair ka fa'ili. Orang yang menunjuk kebaikan ialah seperti orang yang buat kebaikan, insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Kita harap juga hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu ni kaedah Allah mencipta alam ni, Tuhan buat alam ni 6 hari. Hari yang ketujuh Tuhan beristiwa di atas arash. Tuhan buat alam ni 6 hari, bukan 6 hari betul hari 6 hari betul, tapi 6 fasa. 6 fasa. Mula pada hari Ahad, habis hari Jumaat. Hari Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari Jumaat Tuhan buat dah langit dan bumi sekali lah. Hari ketujuh Allah beristiwa di atas arash, maknanya Tuhan mula mentadbir alam ni. Jadi kita harap insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, makna kita dah mula nak urus dah hari ni. Pada hari Sabtu kita nak urus dah kita punya bangunan di sini. Tempat masalah Sayyidina Muhammad tak besar sangat, tapi semalam ni saya duk fikir dia kena buat bangunan kuat atas. Kena buat bangunan kuat atas. Dia kena buat macam bangunan Darul Hadis Tok Kelin dulu. Dalam tu ada musalla, dalam ada musalla, ada masjid,
Dalam tu ada asrama, dalam tu ada kelas kuatai. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala macam di Sabah juga. Di Sabah dia kena bangunan dia kecil, tanah tu kecil, jadi depa buat dalam tu juga musalla dan asrama dan juga bangunan pentadbiran. Jadi musalla Sayyidina Muhammad. Jadi saya minta kertas dekat Ustaz Syahmi supaya saya nak lakar. Sebab Tuhan bagi ilham waktu tadi musalla Sayyidina Muhammad, duduk sembahyang tu duduk merebut had mai dengan had kita duduk sembahyang. Ilham duduk mai. Jadi musalla Sayyidina Muhammad, jadi saya nak lakar sikit lagi berpandukan pengalaman lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu mana kita duduk sebuah sekolah ke sebuah sekolah, jadi nampak boleh kita masalah aplikasikan had yang kita tengok tu dengan di sini insya-Allah. Dan semalam ni kalau tengok daripada Kiai Suhaili dia cakap tu, dia tala dekat kita, ujian tu Tuhan sayang. Kalau Tuhan nak bagi, dia bagi ujian. Masalah Sayyidina Muhammad. Lagi sikit lagi kita ikhlas nak buat, lagilah ujian semakin bertambah. Sebab Tuhan nak tengok siapa amal paling baik. Apa nak berhentikan, apa nak terus. Orang yang istiqamah, dia tak akan berhenti, dia akan terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan persisihan sebenarnya ialah sunnatullah. Ilmu Islam ni berkembang sebab persisihan ulama. Faham tak? Ilmu Islam ni dia berkembang sebab persisihan ulama tu. Sebab tu Nabi sebut ikhtilafu ummati rahmah. Persisihan di kalangan ulama umatku ialah rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak mengembangkan agama dia. Dia nak mengembangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat-tempat melahirkan pejuang-pejuang dan ulama dia buat ujian. Ujian ni dia macam ni lah. Dia macam pokok yang dipukul ribut. Ujian ni kalau dia main, kok ni pemain, kok ni pemain. Dia macam pokok yang dipukul ribut. Asas yang lemah akan tumbang. Asas yang kuat, habis ribut pun tetap. Tu kita kena tanam tu, akidah. Pagi tadi pun sebelum subuh, Allah bagi kita bercakap bab akidah. Akidah ni kalau betul, sampai kiamat. Tapi kalau tak betul, tumbang. Sebab itu pokok ni, akarnya seperti akidah. Bila main ribut, masalah Sayyidina Muhammad, bila main ribut, kalau akak dalam, akidah dah kemai, bila main ribut, dia makin masuk dalam, dia menunjang lagi dalam. Tu konsep akak. Jadi sebab tu orang tengok kuat atas ya, sabut dalam tu kemai, kuat, tak tumbang. Tu pokok besar-besar tu sampai kiamat tu. Jadi yang paling penting asas akidah. Biar betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahabi pun tak, Mu'tazilah pun tak, Qadariyah pun tak, Jabariyah pun tak. Tetap pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sesuai dengan pegangan yang kita pegang daripada nenek moyang kita zaman berzaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita jadi dasar ke Johor ni masalah Sayyidina Muhammad untuk bersama-sama untuk kita memperkemas akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memperkukuh dan memperkuatkan kita. Kita nak mahirkan ulama. Ulama di hari depan tak boleh dah macam hari ni. Ulama hari depan Quran kena dalam dada, hadis dalam dada, hukum dalam dada. Jadi insya-Allah sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap anak-anak ni
yang ada depan kita ni ialah anak-anak kita di Sekamat ni baru setakat hari ni ialah madrasah tahfiz untuk banat. Ada berapa orang ni Ustaz Masyid? 10. Jadi saya ni nak minta lagi ke orang Johor ni, nak minta tambah daripada 10 tambah lagi. Boleh tak orang Johor? Ni saya Minang ni, Minang nak tuan-tuan ni, tak ada anak bagi cucu. Jadi kita nak tambah orang belakang tu soalan Sayyidina Muhammad untuk asrama banin, anak laki-laki. Untuk laki-laki kita akan sewa rumah dulu. Jangan tunggu sampai siap bangunan 2 tahun. Kalau siap bangunan 2 tahun dulu tunggu. Macam kami mula hari tu, kita mula dengan pelajar, kita sewa rumah dulu. Hak tu bagi cepat. Dia jangan tunggu sampai siap bangunan jenuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunggu kami dulu sebelum buka pondok, dia mengajak buah pokok dulu. Bayangkan mengajak buah pokok. Hari hujan mengajak, hari tak hujan tak mengajak. Hari hujan tak mengajak. Tak hujan mengajak. Baru pondok tumbuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni taklah sampai nak kena mengaji buah pokok. Sewa rumah je. Tentu tempat mereka belajar, tentu tempat mereka tinggal. InsyaAllah. Lepas tu barulah progres cepat sikit. Budak duk mengaji lah, tambah. Asrama tak siap lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya harap cepat sikit. Masa tak ada, nak kemat dah. Jadi kita harap nak kemat tu maksudnya bukan semata nak kemat besar, kemat diri sendiri. Apa dia? Mati. Takut tak sempat buat. Sungguh-sungguh. InsyaAllah. Jadi saat lagi kita akan pergi ke tapak tu, kita sembahyang hajat. Kita minta Allah mudahkan urusan kita. InsyaAllah. Ala Sayyidina Muhammad. Orang dulu kalau lepas nak buat rumah, lepas sembahyang hajat atas tapak. Jadi kita minta lagi kita boleh sembahyang hajat atas tapak tu, kita buat 2 rakaat je. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi masa kat kita untuk kita buat, insyaAllah. Sini masuk tu pukul berapa? 7? 7? 15? Betul? Tengok Ustaz. Apa ni Ustaz Syami? Bagi akaun dekat Ustaz Syafi, buat dalam bagi dalam grup. Tu 31. Jadi maknanya 7:30 masuk waktu duha dah. Ya, okey. Jadi 7:30 lagi kita sembahyang duha dan kita sembahyang sunat hajat situ insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita boleh buat sekali sembahyang sunat hajat serta sunat duha. Insya-Allah kita buat sekali situ insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan kepada Madrasah Johor untuk maju ke hadapan insya-Allah. Dan sebenarnya kedudukan di sini sangat strategik sebab dia tengah-tengah. Pada saya tengah lah. Maknanya orang Johor dengan orang Pahang tu dekat-dekat. Masalah senama. Jadi boleh wakil lah antara Johor dengan Pahang untuk masalah senama Muhammad sebab Sekamat ni hujung. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita membangun dan berkembang di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat kita berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sebenarnya Tuhan peringat kita tu bila mana semalam kita dapat tazkirah daripada Kiai Haji Suhaili. Lepas tu pagi tadi tajuk yang diberi pada kita, tajuk akidah. Faham dah Tuhan nak apa kat kita. Dan pagi ini Tuhan bagi doa pula. Lengkap Tuhan bagi kat kita. Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang sangat besar yang kita kena hargai terhadap pilihan-pilihan Allah pada kita ni insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi insya-Allah musalla ala Muhammad, insya-Allah 7:30 lagi kita bayang di atas tapak tu. Kalau tak hujan, tarik apa ni kain tu ke tengah tu. Kalau hujan kita ambil dalam tu lah, tempat yang banat tu kan, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi saya dengan ini meresmikan dana pembangunan Darsa Johor dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah, kita hadiah kepada insan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'ulillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر ربنا تامنا بالخير اللهم يسر ولا تعسر ربنا تامنا بالخير اللهم يسر ولا تعسر ربنا تامنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jadi saya minta kita tambah pelajar ni sebab untuk pendaftaran di Johor ni dia kena 20 orang barulah boleh daftar dengan Jabatan Agama Negeri Johor, itu syarat dia. Jadi saya minta 10 orang lagi bagi ya dah lulus bantuan ya. Jadi kita daftar dah lulus semuanya bantuan tu. Jadi bantuannya kalau cukup pelajar sebanyak 20 orang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Untuk sambungan pendaftaran kita dapat baru setahun sampai hujung tahun ni. Ya. Jadi kalau cukup betul orang tu Ustaz Ismail cakap mungkin boleh recommend untuk 5 tahun terus. Masya-Allah. Mana kita dah dapat setahun. Dah dapat setahun sampai bulan 12. Setahun 30,000. Oh, semua pendaftaran tu, ya. Ya, lesen ni kalau sekarang ni dapat setahun. Kalau cukup 20 orang, bantuan apa ni dia punya valid sampai dia akan sambung tahun depan 5 tahun. Lepas tu macam ya, ya. Akan tambah lagi 5 tahun akan datang. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita insya-Allah. Amin ya Rabb insya-Allah. Apa Sami? Bagi kat Ustaz ni Syafi nak buh dalam page dan konot nombor telefon nak kontak untuk telefon nak hantar anak apa kan belum ada pointer. InsyaAllah.